Sektor pelancongan antara tiga sektor utama pemacu pelan pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ selepas pertanian dan perindustrian. Sektor berkenaan yang terjejas teruk ketika pandemik COVID-19 kini berkembang pesat termasuk pelancongan komuniti. Magdalena Depol ada perinciannya. Selepas pandemik itu, kita dapat mendapati bahawa pemulihan itu sangat ketara, di mana pada 2024 pendapatan untuk pelancongan luar bandar ini mencecah 6 juta. 6 juta dalam yang merangkumi 18 daerah. Program Inap Desa dan Lawatan berasaskan pelancongan komuniti kini menjadi antara sumber pendapatan keluarga di kawasan pinggir bandar dan pedalaman. Target utama pelancongan luar bandar ini adalah memperkasakan ekonomi komuniti luar bandar melalui pelancongan. Ia juga menjana peluang pekerjaan seperti kedai-kedai runcit, seperti guiding dan juga memberikan satu lagi produk pelancongan iaitu agroturism. Kita telah pun melancarkan beberapa community based tourism yang menekankan tentang pelancongan di peringkat kampung. Dan pada ketika ini beberapa kampung sudah jadi popular. Bermulanya homestay kami ini adalah daripada sokongan daripada DBKK, sehinggalah kami menerima pelbagai anugerah apabila terlibat secara langsung dalam pelancongan. Satu anugerah yang baru kami terima iaitu anugerah ASEAN Standard Awards. Lebih daripada 80% adalah di kalangan wanita, terutamanya suri rumah. Mereka juga mampu menjana pendapatan melalui aktiviti pelancongan. Penubuhan darah wetland sedikit sebanyak telah membantu ekonomi dengan joint venture dengan penduduk kampung. Setakat ni 30% lah. 30% daripada ahli-ahli yang terdapat dalam darah wetland ni terdiri daripada golongan belia. Jadi kami akan berusaha lagi untuk menarik lebih ramai belia golongan belia. Penduduk turut diberikan latihan dan bimbingan serta berpeluang mendapat promosi di peringkat antarabangsa. Malah 80% pelancongan komuniti di negeri ini disasarkan mencapai standard Asia menjelang 2030. Pelancongan komuniti bukan sahaja membuka pintu kepada dunia untuk mengenali Sabah yang sebenar, tetapi juga menjadi jabatan antara warisan silam dan masa depan lestari. Dari kampung ke kampung, dari laut ke gunung, inilah Sabah, negeri yang menjambut anda dengan tangan terbuka dan hati yang ikhlas. Magdalena Depol, RTM. 1,243 penduduk terjejas banjir di Sabah berlindung di PPS. Perinciannya bersama Suaran Shah. Suaran, silakan. Baik, Sahih. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram berkata banjir di Beaufort kali ini merupakan gelombang ke-10 sejak tahun lepas. Kerjasama pemimpin akar umbi amat penting bagi melancarkan proses bantuan kepada penduduk terjejas. Ini terutamanya dalam memudahkan penyelarasan dengan agensi bencana daerah yang diketuai pegawai daerah. Dengan dengan keadaan yang cuaca yang tidak menentu ini, kita mohon kepada rakyat kita, terutama sekali yang mempunyai rumah dalam kawasan yang tidak selamat dan juga rumah yang sudah ditenggelami air, perlulah melaporkan kepada Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan juga pihak pejabat ADUN, pejabat Parlimen UPPM. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Sepitang, Datuk Mat Bali Musa berkata, sistem perparitan tidak sempurna serta keadaan jalan raya yang rendah antara puncak utama berlaku banjir kilat di kawasan Sindumin. Isu itu akan dibawa ke persidangan Parlimen yang dijadual bermula 23 Jun depan agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Kita akan suarakan di dalam perbahasan Parlimen berkenaan dengan isu jalan yang perlu ditinggikan, dan kita sudah maklum kawasan-kawasan yang banjir ini menimbulkan satu kegelisahan, kebimbangan khususnya kepada rakyat.
Nasib penduduk terjejas banjir di negeri ini mendapat perhatian Persatuan Pakatan Pemandu Berhemah Malaysia, Pakatan Pemandu, melalui kerjasama Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan dan Santai Brunei FM. Persatuan itu menyumbang bakul makanan kepada penduduk terjejas. Penaung Pakatan Pemandu Muhammad Nur Haizam Abdul Kadir memberitahu usaha ini merupakan salah satu tanggungjawab sosial korporat CSR dalam meringankan beban keluarga ditimpa musibah bencana. Sebenarnya kita punya program ini bukan hanya di Keningau. Kemarin kita sudah di Tuaran, hari ini di Keningau dan seterusnya kita ke Tenom, Sepitang, Brunei dan juga Miri yang terakhir di Bintulu. InsyaAllah yang hadir dalam rombongan ini adalah kebanyakannya pemandu-pemandu kenderaan berat termasuk pemandu lori dan bas, termasuk juga ladies truckers. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan penyampaian bantuan bakul makanan kepada 100 ketua isi rumah yang terjejas banjir baru-baru ini di Keningau. Kerajaan negeri komited memelihara khazanah alam semula jadi di negeri ini melalui perluasan Kinabalu UNESCO Global Geopark KUGGP dan Crocker Range Biosphere Reserve. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata inisiatif itu sejajar matlamat pembangunan lestari negeri di bawah Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Menurut Datuk Haji G, pengiktirafan antarabangsa oleh UNESCO terhadap Taman Kinabalu sebagai tapak warisan dunia dan Global Geopark serta Banjaran Crocker sebagai Biosphere Reserve meletakkan Sabah sebagai antara 3 kawasan di dunia yang mencapai gelaran Triple Crown of UNESCO. Pengiktirafan itu bukan sahaja satu penghormatan tetapi satu tanggungjawab besar. Beliau berucap dalam majlis pelancaran proses konsultasi bersama pihak berkepentingan dan komuniti tempatan serta ekspedisi saintifik perluasan KUGGP dan Crocker Range Biosphere Reserve di Linangkit Cultural Village, Tuaran. Haji G turut mengumumkan rancangan untuk mewujudkan sebuah pusat kesedaran awam atau galeri info di Tuaran sebagai syarat tambahan bagi memenuhi kriteria UNESCO. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform utama untuk penyebaran maklumat dan pendidikan kepada masyarakat setempat. Kesukaran mendapatkan petrol RON 97 di kawasan pantai barat selatan Sabah dijangka dapat diatasi menerusi pelaksanaan ujian rintis pembekalan bahan api tersebut di stesen minyak Petronas Kimanis. Inisiatif itu diambil susulan aduan diterima penduduk tempatan serta pelawat dari negara Brunei Darussalam yang bergantung kepada petrol RON 97 kerana kenderaan berdaftar asing tidak dibenarkan mengisi bahan api bersubsidi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, lokasi ini dipilih kerana jaraknya kira-kira 205 km dari Bandar Seri Begawan, menjadikannya lokasi strategik untuk pengisian semula oleh pelancong. In particular daripada Bandar Seri Begawan, selepas border itu, bekalan RON 97 yang ada hanyalah di sekitar Kota Kinabalu dan Penampang. Jadi once mereka keluar daripada Bandar Seri Begawan, mereka kena melalui banyak daerah sebenarnya. Limbang dan Lawas di Sarawak dan kemudiannya daripada Sepitang, Beaufort, Kimanis, Papar, Putatan barulah sampai ke Kota Kinabalu dan Penampang. Beliau memberitahu sidang media sempena pelancaran inisiatif tersebut di stesen minyak Petronas Kimanis. Dalam perkembangan berkaitan, katanya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN juga melaksanakan mekanisme rekod log pemantauan di 538 stesen minyak di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan bermula Januari lalu. Langkah itu selaras dengan keputusan mesyuarat penyelarasan penguatkuasaan menangani isu ketirisan barang kawalan. Pertubuhan Progresif Kinabalu Bersatu APCO komited mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kadamaian dalam pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-17 selain menyasarkan untuk menambah kemenangan di beberapa kerusi lain.
Presiden APCO Datuk Iwan Benedik berkata parti itu akan terus bersiap siaga menghadapi pilihan raya berkenaan sebagai komponen dalam Pakatan Harapan PH sambil rundingan dalaman bersama PH Sabah serta perbincangan tidak rasmi dengan gabungan lain diteruskan. Beliau berucap dalam majlis makan malam sempena sambutan ulang tahun APCO ke-31 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Datuk Iwan yang juga pengerusi PH Sabah berkata, selepas 62 tahun menyertai Persekutuan Malaysia, rakyat Sabah seharusnya menilai kemajuan dari segi infrastruktur, ekonomi, tadbir urus dan kerjasama politik selain memperkukuh sikap dan nilai kepimpinan negeri. Beliau sebelum ini memenangi kerusi DUN Kedamaian dalam PRU DUN Sabah lalu dengan majoriti 3,459 undi dalam saingan 6 penjuru. E-sports boleh menjadi pemangkin kepada pembangunan belia dan industri kreatif digital. Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI, Datuk Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim berkata, ia juga media memperkasa golongan muda agar lebih berdaya saing di peringkat global. E-sports merupakan ekosistem yang menyeluruh melibatkan teknologi, kreativiti, jaringan sosial dan peluang pekerjaya. Inovasi digital ini sangat-sangat dinamik. Dia tidak mungkin dalam tiap minit pun ada perkara baru sudah. Jadi sangat-sangat pentinglah kita untuk terus mengadakan anjuran seperti ini. Beliau ditemui media selepas merasmikan penutupan Sabah Net Youth E-Sport Championship 2025 di Keningau. Sebanyak 64 pasukan terdiri daripada 320 belia dan pelajar sekolah menengah menyertai kejohanan ini. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 1,243 orang daripada 375 keluarga berbanding 594 orang daripada 183 keluarga tengah hari tadi. Kesemua penduduk berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, di Suk, 494 penduduk daripada 148 keluarga ditempatkan di PPS Dewan Datu Elren Angin. 241 orang lagi di PPS Dewan Masyarakat Suk dan di PPS Dewan SK Pekan Keningau 2, 206 penduduk. Manakala 117 orang berada di PPS Dewan Kampung Ansip Tengah dan 69 penduduk di PPS Balai Raya Kampung Molosok Dalit. Di Beaufort, 116 penduduk berlindung di PPK Selagon. Di Sipitang, proses pemindahan penduduk sedang dilaksana di PPS SK Padang Berampa. Sementara itu, Adun Suk Datuk Elren Angin memberitahu satu pusat pemindahan kekal PPK perlu diwujudkan di Mukim Ansip dalam kawasan Dun Suk. Ini berikutan kekerapan berlakunya kejadian banjir di Mukim Ansip. Perkara itu akan dibawa dalam persidangan Dun akan datang agar pihak terbabit dapat mempertimbang peruntukan pembinaan PPK berkenaan. Kita akan berusaha untuk berbincang dengan kerajaan, untuk memohon kepada kerajaan supaya satu pusat pemindahan boleh dibina di Mukim Ansip. Ya. Jadi tidaklah seperti yang sekarang ini. Kadang-kadang kita dipahamkan kita tidak boleh gunakan tempat ini sebab mereka juga ada aktiviti sendiri. Datuk Elren yang juga Menteri Belia dan Sukan Sabah ditemui pemberita selepas meninjau PPS SK Pekan 2 Keningau. Baik saudara, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Sahi. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka. Silakan Sahi. Terima kasih Suaran.